Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 3. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk wasiat dan hibah sebagai instrumen pengurusan harta pusaka. Kumpulan kami terdapat 5 orang, iaitu saya, Nurul Fatihah binti Ali Sabri, nombor matrik 054814. Jadi saya akan membentangkan abstrak, di mana abstrak permasalahan kajian bagi tajuk kami di dalam agama Islam, mengurus dan merancang harta merupakan satu perkara yang digalakkan dan dituntut. Namun begitu, terdapat beberapa tanggapan yang menyatakan bahawa dengan melakukan wasiat dan hibah, maka seseorang itu telah menyalahi ketetapan dalam hukum faraid. Manakala objektif bagi kajian kami, kajian ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan mengenai konsep wasiat dan hibah sebagaimana yang telah digariskan oleh hukum syarak dan meminimumkan masalah serta mengelakkan pergaduhan dalam kes harta pusaka. Seterusnya, metodologi yang digunakan pakai dalam kajian ini adalah berbentuk kualitatif, di mana yang melibatkan kajian perpustakaan yang tertumpu kepada kitab-kitab fiqh, muktabar, hadis, artikel-artikel dalaman sesawang. Dapatan kajian bagi tajuk ini dapat disimpulkan di sini bahawa perbahasan mengenai wasiat dan hibah ini jelas menunjukkan bahawa ia merupakan instrumen yang sesuai dan penting untuk diaplikasikan pada masa sekarang dengan syarat ianya tidak bertentangan dengan hukum faraid serta mengikut ketetapan hukum syarak yang telah ditentukan. Kata kunci dalam abstrak adalah hibah, wasiat dan pengurusan harta pusaka. Seterusnya, pengenalan. Harta adalah sebuah keperluan kepada manusia kerana ia satu perkara yang memudahkan manusia itu menjalani kehidupan seharian dengan baik dan melaksanakan ibadah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang diperoleh perlulah dibelanjakan kepada jalan yang baik selain daripada kegunaan keperluan diri. Seterusnya, pengurusan harta pusaka ini adalah satu keperluan yang penting dan bukanlah satu pilihan pada zaman sekarang. Ini kerana keadaan wujudnya di mana pelaksanaan sesuatu perkara itu wajib kita tunaikan bagi mengelakkan pertelekahan antara keluarga tentang harta pusaka. Jadi instrumen yang penting dalam pengurusan harta pusaka ini antaranya adalah wasiat dan hibah. Nama saya Nur Ridwana binti Mak Izzuan, nombor matrik 054488. InsyaAllah saya akan sambungkan pembentangan daripada rakan saya dengan menerangkan berkenaan dengan konsep wasiat. Baiklah. Sebelum tu kita pergi dulu kepada pengertian wasiat dari segi bahasa. Menurut Ibnu Manzur pada tahun 2003, istilah wasiat ni diambil daripada perkataan bahasa Arab iaitu wasa yang membawa maksud melakukan perjanjian. Bagi perkataan wasiyah iaitu yang bermaksud wasiat pula dalam bahasa Arab menunjukkan kepada suatu perkara yang diwasiatkan namun kemudian digunakan untuk menunjukkan satu perbuatan wasiat itu sendiri. Perkataan wasiat ni juga telah didefinisikan sebagai menyampaikan serta memberikan hak pemilikan selepas berlaku sebuah kematian. Seterusnya kita pergi pula kepada pengertian ataupun definisi wasiat dari segi istilah syarak. Baiklah, dari segi istilah syarak, wasiat ni merupakan satu pemberian ataupun satu sumbangan yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain setelah dia meninggal dunia, sama ada diucapkan ataupun tidak perkataan wasiat tersebut. Baiklah, menurut pandangan daripada mazhab Imam Syafi'i, wasiat ni merupakan satu pemberian hak yang boleh dilakukan selepas berlakunya kematian pewasiat, sama ada diungkapkan dengan lafaz ataupun tidak. Baiklah. Pensyariatan wasiat ni telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, iaitu di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-106 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang daripada kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammadah Najib binti Jamaluddin, nombor matrik 054611.
Baiklah, saya akan sambung perbincangan seterusnya iaitu berkenaan dengan konsep hibah. Hibah dari segi bahasa merupakan satu istilah daripada bahasa Arab yang diambil daripada istilah kata kerja iaitu wahabah yang membawa maksud tabaruk atau pemberian yang diberikan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Seterusnya, Kamus Dewan edisi keempat 2004 pula telah memberikan maksud hibah kepada pemberian suatu hak iaitu harta yang dilakukan secara sukarela kepada orang lain dengan mempunyai tujuan yang baik. Manakala hibah dari segi istilah syarak merupakan satu pemberian milik yang dilakukan secara sukarela semasa hayat pemilik harta kepada seseorang tanpa mengharapkan sebarang balasan. Okey, makna hibah secara khusus ialah satu akad pemberian milik ain harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa mengharapkan balasan semasa hayatnya masih hidup dan melafazkan ungkapan siqah iaitu ijab dan kabul atau seumpama dengannya. Seterusnya, antara dalil berkenaan dengan konsep hibah iaitu dalam surah An-Nisa ayat 4 yang bermaksud, dan jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah, iaitu ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Seterusnya dalam riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, saling berhadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling menyayangi. Seterusnya adalah rukun-rukun wasiat dan hibah. Yang pertama adalah rukun-rukun wasiat. Rukun-rukun wasiat ini terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah pemberi wasiat. Yang kedua adalah penerima wasiat. Yang ketiga adalah harta yang diwasiatkan. Yang keempat adalah siqah, pemberi wasiat, al-musi. Yang mana seseorang itu mestilah terdiri daripada mereka yang mukallaf, berupaya menguruskan harta, sempurna akal fikirannya, Islam, berkuasa untuk melakukan wasiat sebelum kematian. Rukun yang kedua iaitu penerima wasiat al-musalahu yang mana mereka ini mestilah wujud di waktu wasiat dinyatakan sama ada telah wujud secara hakiki maupun wujud menurut hukum iaitu seperti anak dalam kandungan. Okey, seterusnya adalah harta yang diwasiatkan. Al-musabbihi. Mestilah barang tersebut mestilah suci dari sisi syarak di mana bukannya terdiri daripada unsur najis, bali, arak, bangkai dan seumpamanya. Syarat yang kedua ialah barang tersebut mestilah bernilai dan bermanfaat seperti wang dan barang kemas. Yang keempat adalah siqah iaitu ijab dan kabul. Siqah yang diucapkan mestilah secara lisan. Kalau seseorang itu tidak dapat berbicara ataupun menulis, mestilah ia berbentuk tulisan ataupun berbentuk isyarat. Syarat kedua siqah iaitu siqah wasiat hanya diperlukan dari ijab yang berwasiat di mana kabul penerima wasiat tidak diperlukan. Wallahu alam. Sekian itu saja daripada saya. Perbincangan seterusnya akan disambung oleh rakan-rakan saya. Saya Nurul Aina binti Muhammad Anafia. Nombor matrik 054709. Okey, saya akan membentangkan dua perkara iaitu rukun-rukun hibah dan wasiat sebagai instrumen pengurusan harta pusaka. Okey, untuk rukun-rukun hibah ini ada 4 perkara ataupun 4 elemen yang perlu ditekankan iaitu pemberi hibah, wahib. Okey, untuk pemberi hibah dia mestilah seorang yang baligh, berakal, tidak ditegah mempergunakan hartanya, maksudnya tidak dihalang, memiliki sesuatu yang boleh diberikan serta dilakukan atas kemahuan dirinya sendiri. Yang kedua, penerima hibah ataupun mauhub lahu. Okey, penerima hibah ini terbukti adanya waktu dilakukan hibah serta ianya adalah orang yang boleh memiliki sesuatu yang diberikan kepadanya walaupun kanak-kanak kecil. Namun yang menerima bagi pihak kanak-kanak kecil adalah ibu bapa ataupun penjaganya. Yang ketiga, barang yang dihibahkan iaitu mauhub.
Okey, barang tersebut mestilah barang yang jelas, wujud barang tersebut suci, adanya manfaat dan dapat diserahkan ataupun dapat diberikan. Okey, terdapatnya kekuasaan ataupun pemilikan daripada pemberi serta diketahui oleh dua belah pihak, iaitu pihak pemberi dan pihak penerima. Yang terakhir, rukun dia adalah akad, iaitu ijab dan kabul. Okey, ijab itu mestilah diikuti oleh kabul dengan segera, yang mana dapat didengari oleh orang yang hampir kepadanya, terdapatnya persamaan pada kedua-dua maknanya dan tidak bertaklid dan tidak disyaratkan waktu serta tidak berubah sebelum adanya kabul. Okey, seterusnya wasiat dan hibah sebagai instrumen pengurusan harta pusaka. Okey, ini adalah instrumen bagi wasiat. Okey. Yang pertamanya adalah wasiat ini digunakan untuk meminimumkan masalah dan mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan dalam kes harta pusaka. Yang kedua, wasiat ini digunakan sebagai satu alat perancangan harta bila mana seseorang individu ini mempunyai harta yang terlalu banyak. Okey, dan yang ketiga, adanya wasiat harta pusaka ini dapat diagihkan kepada keluarga yang tersayang selepas berlakunya kematian ke atas pemilik harta, dan harta tersebut dapat diagihkan atas tujuan kebaikan dan kehendak daripada si mati. Dan yang terakhir, pengurusan harta melalui wasiat ini ketika masih hidup adalah amat digalakkan dalam mengagihkan harta kepada waris yang berhak. Hal ini kerana pemilik harta berhak untuk memilih mengagihkan harta tersebut kepada sesiapa sahaja, iaitu kepada mereka yang layaklah untuk menerima harta melalui wasiat. Nama saya Ummu Aida binti Syukri Razi, nombor matrik 054693. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung perbentangan daripada sahabat saya, iaitu berkenaan dengan hibah sebagai instrumen pengurusan harta pusaka. Okey, hibah. Hibah digunakan untuk merancang hala tuju harta pusaka yang boleh dilakukan secara hidup bagi seseorang pemilik harta. Selain itu, pemberian hibah tidak dihadkan kepada ahli waris semata-mata, tetapi ianya boleh diberikan kepada sesiapa sahaja. Selain itu, proses hibah adalah perkara yang sesuai untuk dilakukan sebagai satu usaha untuk menjamin penurunan harta pusaka kepada waris mengikut kehendak pemberian hibah. Di samping, ianya dapat mengelakkan melalui proses pentadbiran yang rumit sebagaimana pembahagian harta secara faraid. Kesimpulannya, wasiat merupakan satu pemberian hak yang boleh dilakukan selepas berlakunya kematian pewasiat, sama ada diungkapkan dengan lafaz maupun tidak. Manakala, hibah pula merupakan satu akad yang mempunyai pemberian hak milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain semasa hayatnya yang masih hidup, tanpa mengharapkan sebarang balasan. Oleh itu, hibah dan wasiat ini merupakan dua instrumen yang penting dalam membuat perancangan harta mengikut kehendak serta ketetapan syarak. Hal ini kerana kedua-dua instrumen ini dapat meminimumkan masalah dan mengelakkan berlakunya pergaduhan dalam kes harta pusaka. Di mana ianya merupakan satu alat perancangan harta dan sebagai satu cara alternatif penyelesaian masalah bagi pengagihan harta. Oleh itu, kajian ini secara langsung dapat menjadi panduan kepada masyarakat yang ingin membuat wasiat dan hibah agar prosesnya ini menjadi lebih sempurna serta masyarakat dapat menguruskan hartanya dengan cara yang lebih teratur, baik dan kemas mengikut hukum syarak. Sekian sahaja perbentangan daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.